ajma'in. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kuliah khas kita, ceramah khas kita berkenaan dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala antara salaf dengan khalaf. Jadi pada siri yang dua siri yang lalu kita telah pun sebutkan, telah bincangkan berkenaan dengan sebahagian daripada metodologi ataupun manhaj ulama salaf dalam mengisbatkan ataupun mengenal Allah, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin sambung sikit lagi beberapa metodologi salaf yang mungkin kita perlu kenal. Itulah di antara juga manhaj atau metodologi yang digunakan oleh para ulama salaf dalam nak mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah kaedah yang disebut apa sahaja yang dibincangkan berkenaan dengan sebahagian sifat turut dibincangkan pada sifat-sifat yang lain daripada sifat Allah Ta'ala. Dan kaedah beriman dengan sifat Allah ialah seperti kaedah kita beriman dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua kaedah yang besar yang merupakan kaedah yang dibina di atasnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dengannya juga mereka mempertahankan akidah mereka daripada serangan-serangan kelompok yang menyeleweng. Apa maksud kaedah ini? Di maknanya secara mudah kita nak bagi tahu. Ulama salaf rahimahumullah taala, mereka tidak ada di sana membeza-bezakan di antara sifat ini kami beriman, sifat ini kami tolak atau kami ubah maknanya atau kami tidak mau terima. Ayat ini kami beriman, ayat ini kami tolak. Itu tidak ada dalam istilah ulama salaf kerana semuanya datang dari segi sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari segi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama salaf dia tidak ada istilah kami beriman dengan sifat yang berkaitan dengan zat Allah Taala, tapi kami tolak atau kami tak mau beriman atau kami ubah makna sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah misalnya. So ini akan kita sebut nanti ada kelompok-kelompok yang menyimpang yang akan buat macam ni. Atau kami nak beriman dengan nama Allah tapi kami tak nak beriman dengan sifat Allah. Atau kami nak beriman dengan perbuatan Allah tapi kami tak nak beriman dengan nama dan sifat Allah. Atau kami hanya nak beriman dengan zat tapi kami tak nak beriman dengan nama dan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. So ulama salaf kata apa saja yang sabit, Allah Ta'ala cerita pasal diri dia, pasal zat dia. Nabi SAW cerita berkenaan dengan zatnya. Walaupun kita tahu di sana ada perbezaan di antara sifat yang berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan dengan af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Allah Ta'ala sebut bahawa dia maha mendengar, maha melihat, as-sami' al-basir. Dia hidup, dia berkuasa, dia berkehendak. Dia ada hikmah, kebijaksanaan, dia gagah perkasa, al-aziz. Ini semua adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sifat perbuatan. Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala berkata-kata, Allah memandang kepada hamba yang tertentu, Allah meninjau keadaan hambanya pada waktu-waktu tertentu, Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Datang dalam hadis yang mutawatir, Allah istiwa di atas arash setelah dia selesai menciptakan langit dan bumi. Ini semua sifat yang kita sebut sebagai sifat fi'liyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. So ulama salaf bagi dia kaedahnya sama dari sudut jikalau ini semua adalah sifat Allah dan dalilnya sabit dengan wahyu, maka kita tidak membeza-bezakan antara sifat yang sabit dengan Al-Quran dengan sunnah, antara sifat yang sabit dengan sunnah mutawatir dengan sunnah ahad, antara apa yang datang daripada Nabi SAW ataupun yang datang daripada sahabat radhiyallahu anhum atau yang telah ijma' daripada kalangan as-salafus salih. Maka ini semua dalil syarak yang berautoriti untuk memberitahu kepada kita untuk mengisbatkan bagi Allah Ta'ala sifat bagi zatnya. Maka ulama salaf menerimanya dengan penuh keimanan, tidak dibeza-bezakan. Misalnya kita nak bawa contoh di sini perkataan Uthman ibn Sa'id ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 280 Hijriah. Dia kata dalam kitabnya yang membantah golongan
yang menyeleweng dalam beriman dengan nama-nama dan sifat Allah ini golongan Jahmiyah namanya. Walau qad amantum bistiwa'i rabbi ala arshihi wa irtifa'ihi fawqa as-sama'i as-sabi'ah bid'an id khalaqaha ka imanil musallina bihi laqulna lakum laysa nuzuluhu min sama'in ila sama'in bi ashaddi 'alayhi wala bi a'jabi min istiwa'ihi 'alayha id khalaqaha bid'an fakama qadira 'ala al-ula minhuma kayfa yasha' fakadzalika yaqdiru 'ala al-ukhra kayfa yasha'. Jadi di sini dia nak bantah golongan Jahmiyah yang menolak untuk beriman dengan hadis Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. So dia kata, jikalau kamu beriman bahawa Allah Ta'ala itu berada di atas arasnya dan dia berada tinggi di atas langit yang ketujuh, setelah mana dia mencipta langit tersebut. Seperti mana imannya orang-orang yang beriman, Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kami katakan kepada kamu, wahai Jahmiyah, tidaklah turunnya ke langit dunia dari satu langit ke satu langit lebih ajaib daripada naiknya dia ke atas langit dan beradanya dia di atas arasy. Seperti mana dia mampu melakukan yang pertama, maka dia juga mampu melakukan yang kedua. Ini kita tak beza-bezakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Kata Qiwamus Sunnah Al-Asbahani, ini juga ulama mazhab Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Qala fi raddi ala man ankara anna al-kalama biharfin wa sawt. Dia membantah satu kelompok ahli kalam yang tidak mau menerima bahawa Allah berkata-kata itu dengan huruf yang difahami dan suara yang didengari. So dia kata injaza an yuqala in lam yatakallam biharfin wa sawt li'annahu yuaddi ila ithbat al-adawat. وجب أن لا يثبت له العلم لأنه لا يوجد في الشاهد علم إلا علم ضرورة أو علم استدلال وعلم الله يخرج عن هذين القسمين. Dia kata, kalau kamu tak mau isbat bagi perkataan Allah itu huruf dan suara kerana kamu takut itu akan melazimkan kamu mengisbatkan bagi Allah anggota percakapan, lisan, lidah, apa semua itu, maka kalau begitu kaedah kamu, maka sepatutnya kamu juga tidak mengisbatkan bagi Allah ilmu. Sebab sekarang ni kelompok ni dia kontradik. Dia beriman Allah ada ilmu tapi dia tak nak beriman Allah berkata-kata. So kata Qiwamus Sunnah Al-Asbahani, kalau kamu tak nak beriman Allah berkata-kata, kamu juga tak boleh beriman Allah ada ilmu. Kerana kita ketahui dalam dunia ini, dalam alam yang kita nampak sebagai makhluk, ilmu ni ada dua. Ilmu darurah, ilmu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada kita tanpa kita perlu belajar, atau ilmu istidlal, ilmu yang kita perolehi melalui kita belajar dan berpengalaman. Sedangkan ilmu Allah tidak termasuk dalam mana-mana satu jenis ilmu ini. Ilmu Allah bukan ilmu daruri, bukan ilmu istidlali. Demikian juga seorang ulama Syafi'i lagi, Yahya Al-Imrani, juga menggunakan kaedah yang sama. Dia kata, dikatakan kepada golongan Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah ni yang isbat 7 sifat ma'ani sahaja, tapi menafikan sifat fi'liyah. Dia kata qad aqrarta bi anna lillahi sam'an wa basaran wa ilman wa qudratan wa hayatan wa kalaman litanfi anhu ضد hadhihi as-sifat. Kamu wahai golongan Asy'ariyah telah berikrar bahawa bagi Allah itu pendengaran, penglihatan, ilmu, qudrah, hayat, kalam. Untuk kamu menafikan daripada Allah lawan 7 sifat ini. Untuk kamu isbat kata Allah mendengar, kamu tak nak kata dia lihat sebab tak nak kata dia buta. Kamu kata Allah ada ilmu sebab tak nak kata dia jahil. Kamu kata Allah ada qudrah sebab tak nak kata Allah lemah. Kamu kata Allah hidup sebab tak nak kata Allah mati. Kamu kata Allah ada kalam sebab tak nak kata Allah bisu. Falamma kana as-sam'u alladhi athbatahu lillah huwa as-sam'u al-ma'hud fi lughati al-arab wa huwa idraku al-masmu'at. وكذلك الضد المنفي عنه هو الضد المعهود في اللغة العرب وهو الصمم. وكذلك البصر الذي أثبته لله والمعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات والعلم هو إدراك المعلومات. وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود في كلام العرب وهو كان بحرف وصوت كما أن ضده المنفي عنه وهو الخرس المعهود عندهم. فأما إثبات كلام لا يفهم ولا يعلم فمحال. So dia kata, kamu bila kamu isbatkan bagi Allah ada pendengaran, apa makna pendengaran di sini? Iaitulah pendengaran yang difahami dalam bahasa Arab, iaitu boleh mendengar suara, menangkap suara. Demikian juga lawannya ialah yang diketahui dalam bahasa Arab, iaitulah peka.
yang kamu nafikan itu. Demikian juga melihat yang kamu isbat bagi Allah ialah melihat yang difahami daripada perkataan orang Arab, iaitu mencapai boleh melihat benda-benda yang boleh dilihat. Demikian juga ilmu adalah mencapai pengetahuan, maklumat. Maka wajib juga untuk kamu isbatkan bagi Allah perkataan yang difahami dalam bahasa Arab, iaitulah perkataan yang terdiri daripada huruf dan suara. Seperti mana yang perlu dinafikan ialah bisu yang dipahami di sisi orang Arab. Adapun kamu tiba-tiba main sifat kalam, kamu isbatkan bagi Allah perkataan yang tidak boleh difahami dan tidak boleh diketahui, maka ini adalah mustahil. Demikian juga Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, ini Hafiz Al-Maghrib yang kita dah sebut. Dia adalah ulama hadis bagi wilayah barat negara Islam yang wafat pada tahun 463 Hijrah, dan bersamaan sezaman dengan dia ulama hadis yang terbesar di negeri timur-timur, di negeri timur negara Islam, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun yang sama dengan beliau, 463 Hijrah. Dia kata, wal qawlu fi kayfiyatin nuzul kal qawli fi kayfiyatil istiwa'i wal maji' wal hujjatu fi dhalika wahidah. Perkataan kita ahli sunnah, kalau ditanya bagaimana Tuhan turun, maka kita kata sama juga macam kami kata bagaimana Tuhan istiwa, bagaimana Tuhan datang. Dan kita tak bincang bagaimana. Yang kita isbat ialah adanya sifat ini bagi Allah tanpa kita fikirkan bagaimana. Kerana hujjah, kerana dalil dalam perkara ini satu, itulah Quran dan Sunnah. Kalau kami isbat kata Allah Ta'ala istiwa, Allah Ta'ala datang ke hari di padang mahsyar di hari kiamat nanti, maka demikian juga kami kena beriman Allah Ta'ala turun kerana dia datang dalil yang sama, dalil Al-Quran dan Sunnah. So ini semua adalah sebahagian sekelumit daripada nukilan daripada ulama salaf yang mengisbatkan kaedah yang kita sebut sebagai al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi ba'dha al-akhar. Al-qawlu fi ba'dha al-akhar. Perbincangan berkenaan sebahagian sifat adalah seperti perbincangan dalam sebahagian sifat yang lain, tanpa dibeza-bezakan, tanpa dianakkirikan, tanpa kita memilih bulu. Sifat ini kami nak beriman, sifat ini kami tak nak beriman. Ini adalah bukan cara yang sahih. Dan kita dah sebut juga pada kelas yang lalu bahawa ulama salaf rahimahullah ta'ala di antara kaedah mereka adalah mereka beriman atau mengisbatkan sifat dari sudut nama-nama dan sifat-sifat Allah ini mengikut zahir nas, itulah apa yang difahami oleh orang Arab secara bahasa yang difahami oleh orang Arab. Dan kita dah lalu sebut kataan Yahya Al-Imrani yang tadi kita dah sebutkan bahawa yang wajib difahami pada sifat Allah itu ialah al-ma'hud, apa yang biasa difahami oleh orang Arab. So itulah kata para ulama salaf yang perlu difahami oleh kita dalam beriman dengan ayat-ayat Al-Quran ialah kita memahaminya mengikut kaedah yang asal yang difahami oleh orang Arab. Masalahnya, kataan sebahagian salah kita bawakan di sini yang mentakrirkan masalah ini. Di antaranya perkataan Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Asim rahimahullah ta'ala, di mana dalam kitab dia As-Sunnah dia ada menyebutkan, dia kata jami'u ma fi kitabina kitab as-sunnah al-kabir alladhi fihi al-abwab min al-akhbar allati dhakarna annaha tujibu al-ilma fa nahnu nu'minu biha li sihhatiha wa 'adalati naqiliha wa yajibu at-taslim laha 'ala dhahiriha wa tarku takalluf al-kalami fi kayfiyatiha. Fa dhakara min dhalika an-nuzul ila as-sama'i dunya wal istiwa'i 'ala al-'arsh. Dia kata semua yang dalam kitab kami ni, yang kami susun namanya kitab As-Sunnah, daripada hadis-hadis, riwayat yang mewajibkan kita yakin dan kita beriman kerana ianya adalah sahih, dan yang meriwayatkannya semua adalah orang yang adil dipercayai, dan wajib kita menyerah diri dan menerima lagi sifat hadis-hadis ini mengikut zahirnya dan meninggalkan bersusah payah untuk kita mencari-cari tentang kaifiyat sifat. So makna tengok Ibnu Abi Asim kata kita beriman dengan makna zahir, makna difahami oleh bahasa Arab, tapi kita jangan mencari-cari kaifiyatnya bagaimana, kerana kaifiyatnya bukan kita disuruh cakap. Demikian juga
kita boleh bawakan di sini. Kataan Al-Hafiz Abu Ahmad Al-Karaji Al-Qassab rahimahullah, Al-Qassab, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Dalam kitab beliau namanya As-Sunnah, dia kata kullu sifatin wasafa Allah biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu falaysat sifata majazin walau kanat sifatu majazin la tahattama ta'wiluha wala qila ma'na al-basari kadha wa ma'na as-sam'i kadha wala fussirat bighairi as-sabiq ila al-afham. فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنها غير محمولة على المجاز وإنما هي حق بين. Semua sifat Allah Ta'ala yang datang dalam Quran dan Sunnah ialah sifat yang hakikat, bukan sifat majaz. Dia kata bukan sifat majaz. Kerana kalau dia sifat majaz, perlulah ditakwil. Dia akan dikatalah makna mendengar demikian, makna melihat adalah demikian. Dan akan ditafsirkan mengikut selain yang difahami pada pemikiran. Maksudnya mengikut selain daripada makna yang sedia difahami pada pahaman orang biasa, orang Arab yang biasa. Disebabkan mazhab salaf itu adalah berikrar dengan hadis-hadis dan ayat-ayat sifat yang datang berkenaan sifat Allah tanpa ditakwil, maka diketahui bahawasanya ayat-ayat ini semua difahami secara hakikat, bukan secara majaz. Demikian juga Al-Hafiz Al-Imam Al-Khattabi juga menyebutkan, dia kata fa inna madhhab as-salaf itsbatuha wa ijra'uha ala zahiriha wa nafyu al-kayfiyyati wa tashbih anha. Mazhab salaf dalam sifat-sifat Allah ialah menjalankannya mengikut zahirnya dan menafikan kaifiyat, menafikan kita mengetahui tentang kaifiyat sifat Allah, dan menafikan tashbih, menafikan persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Demikianlah Al-Zahabi juga menyebutkan benda yang sama. Al-Zahabi kata wa qala nahwa hadzal qaul, dia beri komentar atas perkataan Al-Khattabi ini, seperti mana disebutkan oleh Al-Khattabi ini telah disebutkan sebelumnya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, disebutkan oleh juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, wa hadzal ladzi alimtu min madhhab as-salaf. Dan inilah yang aku tahu, kata Az-Zahabi, kenaan dengan mazhab as-salaf. Wal muradu bi zahiriha, yang dimaksudkan dengan zahir nas, ay la batina li alfaz al-kitab wa sunnah ghaira ma wudi'at lah. Iaitulah maksud kita beriman dengan zahir ayat-ayat sifat dan sunnah ini, hadis-hadis sifat ini, ialah tidak ada makna batin bagi lafaz-lafaz kitab dan sunnah selain daripada apa yang telah diletakkan baginya. Ini yang dipahami dalam bahasa Arab. Kama qala Malik wa ghairuhu, seperti mana kata Imam Malik dan selainnya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya. Wa kadzalika al-qawlu fi as-sam'i wal basari wal 'ilmi wal kalami wal iradati wal wajh wa nahwi dhalik. Hadhihi al-ashya' ma'lumatun fala tahtaju ila bayanin wa tafsir. Lakin al-kayfa fi jami'iha majhulun 'indana wallahu a'lam. Al-Zahabi kata, demikianlah perkataan kita berkenaan dengan mendengar Allah, melihat Allah, ilmu Allah, kalam Allah, kehendak Allah, wajah Allah dan seumpama. Semua sifat ini, kata Az-Zahabi, diketahui, difahami maknanya. Tidak berhajat kepada penjelasan lagi dan tafsiran lain. Tetapi kalau ditanya bagaimana pada semuanya, ianya adalah majhul, tidak diketahui. Wallahu a'lam. Aman tidak diketahui, bukan tidak ada, tapi tidak diketahui. Jadi ini adalah mazhab as-salafus salih rahimahullah ta'ala. So ini di antara perkara-perkara yang kita nak tanbihkan berkenaan dengan kaedah yang digunakan oleh salaf rahimahullah ta'ala dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salaf beriman dengan sifat Allah, kita dah sebut asasnya adalah Quran dan Sunnah. Tidak dibeza-bezakan di antara Al-Quran dan Sunnah, antara hadis ahad dengan mutawatir, semuanya asalkan ia sahih maka jadi hujjah. Salaf tidak mendahulukan akal, bahkan akal di sisi salaf ialah alat, ikutan, bukannya asal dalam kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahawa perbincangan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ini telah pun cukup dan lengkap tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabah, para tabi'in, para tabi' tabi'in dengan lengkap.
dan kita tidak perlu lagi mencari-cari metodologi atau kefahaman selain daripada kefahaman golongan salaf. Dan kita dah sebutkan sejumlah kaedah berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada kelas yang lalu juga kita dah selesaikan juga tadi kaedah-kaedahnya. So di sini kita nak buat perbandingan pula. Di sana selain daripada kita sebut jalan as-salafus salih, kita ada jalan al-khalaf. Al-khalaf secara asasnya maknanya apa al-khalaf ini? Al-khalaf ni maknanya adalah golongan belakangan. Golongan belakangan. Mana datang pembahagian ini? Pembahagian datang daripada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah yang hidup pada kurunku, yang hidup bersama denganku, yakni sahabat. Kemudian yang datang selepas mereka, kemudian datang selepas mereka. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadadah wa yafshu fihimul kadhib. Kemudian akan datang selepas ini generasi, golongan yang mana persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Apa maksud? Nabi kata yafshu fihimul kadhib. Akan tersebar dalam kalangan mereka ini pendustaan yang banyak. Tersebarnya ajaran-ajaran sesat. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Siapa yang hidup selepas wafatanku akan mendapati ada banyak percanggahan pendapat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidh. Addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kamu gigit dengan geraham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaklah kamu berhati-hati dengan perkara-perkara ajaran-ajaran baharu yang muncul. Yang ini selepas daripada zaman Nabi SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap ajaran agama yang baharu itu ialah bid'ah dan setiap bid'ah itu membawa kepada kesesatan. So Nabi SAW telah berpesan kepada kita untuk kita melazimi jalan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang mana jalan ini telah pun, mana kita generasi yang tiga ini mewariskan kepada kita satu metodologi dalam beragama. Satu sistem dalam beragama. Kefahaman dalam agama. Di sana kita ada dua. Pertama, generasi salaf ini sama ada kalau berlaku percanggahan, berlaku satu masalah, mereka akan ijma'. Mereka bersependapat dalam satu perkara atau satu pendapat. So ini adalah hujjah. Kerana dia adalah dalil qat'i, ijma'. Kemudian generasi salaf dikala mereka berbeza pandangan dalam beberapa isu, dalam isu-isu fiqh, isu-isu hukum hakam yang bersifat praktikal. Maka ulama kata kita tak boleh keluar daripada pendapat-pendapat mereka. Kerana kebenaran terhad kepada golongan ini. Dan jikalau berlaku perkara baharu di zaman kita yang tidak berlaku di zaman mereka dan kita perlu istinbat hukum baharu, kita mesti mengikut cara, metodologi, sistem yang mereka telah gunakan dan mengikut cara yang mereka faham nas-nas Al-Quran dan Sunnah. So itu adalah kita kata manhaj salaf dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah dalam cara mereka beragama, dalam cara mereka mempraktikkan agama juga, bagaimana mereka melaksanakan ajaran Nabi SAW. Mereka ni adalah contoh tauladan kepada kita yang telah kita bahaskan pada kelas yang pertama dulu. Kemudiannya muncul selepas daripada zaman salaf ini generasi-generasi kebelakangan yang menyimpang daripada ajaran sahabat dan tabi'in. Kemunculan mereka bukanlah lewat, bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang ini ataupun kita sebut golongan khalaf ini, yang maksudkan dengan khalaf ini bukan sahaja maksudnya datang pada tahun-tahun belakangan, tapi mereka ni golongan yang membelakangi salaf dari sudut manhaj walaupun mereka hidup di zaman salaf. Sebab itu kita kata Nabi SAW beritahu bahawa umat dia akan pecah kepada 73 golongan, satu saja di atas kebenaran, iaitulah yang mengikut apa yang Nabi pegang dan para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita lihat dari segi sejarahnya, kemunculan golongan sesat Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah,
Mereka ini muncul pada peringkat yang awal di zaman sahabat radhiyallahu anhu. So kita dapati ada golongan dipanggil Khawarij. Khawarij ni golongan yang mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar yang bukan syirik akbar. So bagi mereka siapa yang berzina maka dia kafir. Siapa yang mencuri kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka halalkan darah orang Islam yang tidak sependapat atau tidak sebulu dengan mereka, walaupun sebenarnya akidah mereka tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, hanyalah andaian mereka sendiri dan tidak mendapat sokongan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebab itulah apabila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pergi berhujah dengan golongan Khawarij, di antara dalil yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kemukakan sebagai dalil kata Khawarij ini golongan yang sesat, ialah dia kata وَلَيْسَ فِيكُمْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِي ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang daripada sisi diutuskan aku ini kepada kamu oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wasihruhu, dan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa min indi ashabihi, dan daripada sisi sahabat-sahabat Nabi. Semuanya mereka ni wakilkan aku nak jumpa kamu. Wa fihim nazal al-Quran. Dan kepada golongan inilah, golongan sahabat inilah, kata Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan. Yang Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, berlatar belakangkan cerita-cerita yang berlaku pada zaman mereka, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada mereka, yang menjadi dalil kata mereka lah orang yang paling faham latar belakang konteks ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Ibn Abbas kata, وَلَيْسَ مِنْهُمْ فِيكُمْ أَحَدٍ, dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang menyembelahi kamu, wahai golongan Khawarij. So itu dalil bahawa menyelisih jalan sahabat radhiyallahu anhum sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi golongan Khawarij muncul di zaman sahabat. Muncul juga zaman mereka golongan Qadariyah, golongan yang menafikan takdir. Maka telah dibantah oleh Umar bin Al-Khattab, dibantah oleh Ibnu Umar anaknya, dibantah oleh Ibnu Abbas pada zaman tabi'in, dibantah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dan seterusnya. Muncul kelompok Murji'ah, golongan yang mengatakan bahawa agama ini atau iman itu hanyalah bersifat teori, adapun amalan-amalan praktikal, solat, puasa, zakat, haji ini tidak termasuk daripada sebahagian daripada iman. Juga dibantah oleh ulama-ulama tabi'in. Kita ada kemudiannya muncul kelompok Jahmiyah pada zaman hujung zaman tabi'in, pada zaman tabi'in pada tahun 100 lebih Hijriah, munculnya golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah ini yang paling dahsyat gerakan mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Golongan Jahmiyah dibawa oleh Al-Jaham, nama asalnya Al-Jaham ibn Safwan. Ini semua anda telah ceritakan secara detail. Boleh kata detail lah juga, walaupun tidaklah sedetail mana, tapi secara ringkas bagi siapa yang nak dapat gambaran yang kasar, gambaran besar, the big picture tentang perjalanan akidah umat Islam, bagaimana munculnya satu firqah sesat ini, itu bolehlah rujuk kepada buku saya, itulah gerakan evolusi menyeleweng dalam ajaran Islam. Evolusi gerakan menyeleweng dalam Islam, terbitan karya pustaka ilmu salaf. So boleh dapatkan buku ini dan cubalah baca dan perhatikan. Kita dah senaraikan peristiwa sejarah itu sehinggalah pada awal abad ke-20 Masihi, bagaimana perjalanan rentetan gerakan-gerakan yang sesat yang kita sebut aliran khalaf ini. Jadi aliran khalaf hakikatnya dia bukanlah satu aliran saja, tapi dia meliputi banyak aliran. Kemudiannya aliran khalaf ini mereka bersepakat dalam pelbagai jenis bid'ah yang kita sebut tadi. Mereka buat macam-macam ajaran. Ada golongan Khawarij yang mengkafirkan orang Islam, ada golongan Murji'ah yang bagi mereka buat dosa macam mana pun iman masih ada, tidak kira dosa kecil, dosa besar, maka orang yang buat dosa masih lagi imannya sempurna, tidak rosak imannya, dia berkata.
itu Murji'ah, golongan Qadariyah yang menafikan takdir, golongan Jabriyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan semua perbuatan dalam alam ni, manusia tidak ada kehendak, tidak ada iradah. Jadi golongan Jahmiyah, kesemua mereka ini bersepakat dalam satu akidah yang kita panggil sebagai aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam. So, apa dia yang dimaksudkan dengan ilmu kalam? Ilmu kalam ini sebenarnya adalah satu aliran yang luas sebenarnya. Aliran yang sangat luas. Dia tidak terhad kepada satu kelompok tertentu, bahkan kita boleh masukkan dalam ilmu kalam ini semua yang kita namakan sebagai firqah-firqah al-kalamiyah ini, semua golongan aliran yang menyimpang, mereka bersepakat menyelisihi metodologi ahli sunnah wal jamaah dalam perkara yang kita namakan sebagai al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aliran ilmu kalam ini mereka tidak menerima seperti yang kita telah bahaskan tadi metodologi as-salaf. Bahkan mereka ada metodologi yang tersendiri yang berbeza dengan apa yang dipegang ataupun apa yang telah kita bincangkan berkenaan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah tadi. Dan mereka ni banyaklah, dan di antaranya yang paling kemudian muncul belakangan, yang muncul pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita tahu pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Khalifah Abbasiyah yang memerintah pada zaman tersebut namanya Khalifah Al-Ma'mun, Abdullah Al-Ma'mun ibn Harun Al-Rashid, yang memerintah daripada tahun 198 sehingga 218 Hijriah, telah menyokong gerakan Mu'tazilah. Gerakan Mu'tazilah ini gerakan yang paling besar, aliran yang menyimpang, yang mereka ni pertama akidah mereka menafikan takdir, dan yang kedua menafikan nama-nama, menafikan sifat-sifat Allah. Dan mereka ni hanya nak beriman dengan nama Allah, tapi tak mau beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita telah bincangkan. Mengikut metodologi syar'i pun ada metodologi lain. Mana mereka ni terkesan dengan wacana atau perbincangan atau perdebatan dengan kelompok ahli falsafah Yunani. So mereka terkesan dengan kitab-kitab falsafah Yunani yang diterjemahkan, yang mengagungkan kedudukan akal melebihi wahyu. Kemudian muncul di zaman Imam Ahmad, di penghujung hayat Imam Ahmad ataupun bersamaan dengan gerakan Imam Ahmad untuk menentang Mu'tazilah ini, ada kelompok lain yang bernama Kullabiyah yang dinisbahkan kepada Abdullah ibn Sa'id al-Kullab, yang mana dia ini juga menzahirkan dirinya menentang atau melawan Mu'tazilah, tetapi tidak disebut dalam kitab sejarah apa-apa dalil atau bukti kata dia ni memang ada gerakan yang agresif menentang Mu'tazilah. Kerana kita ketahui yang pergi berdebat dengan Mu'tazilah yang direkodkan dalam sejarah ialah ulama salaf ataupun aliran ahli sunnah wal jamaah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Abdul Aziz Al-Makki, dan banyaklah direkodkan perdebatan-perdebatan, dan ada di antara yang menulis kitab, Imam Ahmad tulis kitab, Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi tulis kitab. Semua kitab-kitab yang menentang Mu'tazilah yang terawal kita dapati ia ditulis oleh golongan salaf, yang mereka telah membantah Mu'tazilah dengan begitu bincang dan begitu bincang. Bahkan sebelum Mu'tazilah mendapat tempat di sisi khalifah lagi, ulama salaf telah pun mula membantah mereka. Berlaku perdebatan antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Bishr al-Marisi, perdebatan antara para ulama salaf dengan tokoh-tokoh, dengan Imam Syafi'i dengan Hafs al-Farq, dengan Ibrahim ibn Ulayyah yang menolak hadis ahad sebagai hujjah. So kita dapati ulama salaf memang tokoh yang terkedepan dan asal yang menentang ajaran Mu'tazilah. Kemudian ada aliran lain pula yang cuba nak menentang Mu'tazilah tapi dengan cara yang berbeza. Ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menentang Mu'tazilah, mereka menentang atas keyakinan bahawa ajaran Mu'tazilah
Ajaran ilmu kalam yang meletakkan akal mengatasi wahyu, yang mempercayai akal melebihi wahyu adalah metodologi, satu sistem kefahaman agama yang silap daripada asal. Satu sistem metodologi kefahaman agama yang memang silap daripada asal. Dia bukan lagi perbincangan tentang isu-isu cabang. Kita kata bukan perbincangan tentang isu-isu yang kita kata far'i ataupun furu', yang kata masalah furu', bukan. Bahkan dia adalah satu isu yang berlaku dari sudut salaf melihat, golongan salaf melihat, golongan khalaf mereka ini telah menyimpang dari sudut metodologi yang paling asasi, menyimpang dari segi dari segi prinsip beragama. Prinsip beragama itu telah pun tidak mengikut petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak mengikut petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti mana juga kita kata aliran-aliran lain yang muncul sebelum mereka, seperti Qadariyah, seperti Jabriyah, seperti Murji'ah, Khawarij. Mereka ini semuanya adalah kita kata masalah utama mereka munculnya penyimpangan ini bukanlah kerana mereka berbeza pendapat dengan ulama salaf dari segi isu cabang itu, tetapi kerana bahkan lebih asas ialah metodologi yang mereka guna. Seperti golongan Khawarij, walaupun mereka tidak direkodkan ada terkesan dengan falsafah, tetapi mereka cuba menggunakan akal pemikiran mereka untuk memberikan rationality kepada semua perkara agama, dan mereka melihat jikalau ada benda yang tidak kena, tidak rasional dengan pemikiran mereka, perlu ditolak. Nanti kita tengok ada di kalangan Khawarij sampai ke tahap kekufuran mereka, ada yang menolak untuk beriman dengan surah Yusuf alaihissalam. Kerana Khawarij ni dikenali sebagai golongan yang sangat kuat zuhud, kuat beribadah, tidak tidur malam, siang hari berpuasa, tahajudnya beratus-ratus rakaat golongan Khawarij ini, sehingga dahi mereka lebam, lutut mereka bengkak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana golongan Khawarij ni ketika dia pergi melihat mereka, badan mereka cengkung, mata mereka cengkung, lebam, tak cukup tidur, pasal tahajud, badan cengkung, kurus, pasal apa? Pasal puasa. Lutut mereka seperti lutut unta, bengkak pasal apa? Sujud lama. Ini golongan Khawarij. Begitu kuat beribadah. Dan mereka pula golongan yang menghafaz Al-Quran. Mereka ni dipanggil golongan Al-Qurra. Golongan yang menghafaz Al-Quran. Siang dan malam mereka membaca Al-Quran. Tapi malang sekali mereka tidak memahami Al-Quran dengan cara yang betul. Mereka buat tafsiran mengikut kepala otak mereka sendiri. Akhirnya mereka telah tersesat sehingga Nabi SAW menyebutkan bahawa golongan ini nanti akan disebut sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Begitu sekali dahsyat penghinaan Allah Ta'ala kepada mereka. Apa yang mereka jadikan ibadat tidak dipandang langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kita tengok golongan Khawarij peringkat awal dalam keadaan mereka ni ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang tekun. Demikian juga golongan Mu'tazilah. Kalau kita tengok sejarah Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah bukanlah tokoh-tokoh yang cintakan dunia ataupun nak mencari kemewahan, tidak. Bahkan Amr bin Ubaid, imam Mu'tazilah, salah seorang pengasas aliran Mu'tazilah, dikenali sebagai seorang yang zuhud, seorang yang kaki tahajud, seorang yang hidup tidak mau kepada kebenaran duniawi. Tetapi mereka ni suka menggunakan akal mereka melebihi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isu yang sama berlaku kepada golongan Kullabiyah, golongan pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang kemudiannya pada zaman belakangan kita kenali mereka ini sebagai golongan Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad Al-Maturidi. Ghafarallahu lahuma. Tapi kita kata asas punca mereka ialah mereka mengikut metodologi yang sama dipakai oleh Mu'tazilah. So Kullabiyah dalam proses dia nak membantah
Mu'tazilah, kita kata ini adalah sama yang berlaku kepada golongan Jabriyah dengan Qadariyah. Golongan Qadariyah dalam usaha mereka nak mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan buruk, mereka menafikan takdir. Golongan Jabriyah dalam usaha mereka nak membantah golongan Qadariyah, mereka menafikan pula usaha dan ikhtiar daripada makhluk. Golongan Khawarij kerana nak mengagungkan ibadat, nak mengagungkan syarak, mereka mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Datang pula golongan Murji'ah, bila mereka nak bantah Khawarij, mereka telah membantah Khawarij dengan cara yang silap. Mereka menubuhkan bid'ah yang baru, iaitulah mereka menafikan pula amalan daripada penamaan iman, dan mereka menjadikan orang yang buat dosa besar itu orang yang beriman sempurna imannya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan di sana ada manhaj pertengahan, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat radhiyallahu anhum yang menggabungkan di antara nas-nas. So sama juga konsep yang berlaku di antara Mu'tazilah dengan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, ataupun yang kita sebut nama asal mereka adalah Al-Kullabiyah tadi. Mereka nak membantah Mu'tazilah tapi menggunakan metodologi, prinsip yang sama digunakan oleh Mu'tazilah. So mereka beriman dengan dalil-dalil akli yang direka cipta oleh golongan Mu'tazilah. Ulama salaf seperti yang kita sebut bukanlah anti akal. Bahkan mereka melihat akal adalah alat yang mana tidak boleh difahami syarak melainkan dengan akal. Kita dah bacakan nasnya oleh Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah pada kelas yang awal dahulu, bahawa salaf bukanlah menolak akal, tetapi mereka melihat akal itu berfungsi sebagai alat untuk memahami wahyu. Tetapi dalil dan otoriti dalam menentukan hukum syarak ialah wahyu. Dan akal itu adalah hamba, makhluk, yang menjadi kewajipan kepada akal yang mukallaf untuk mentaati suruhan dan larangan Allah, menerima apa sahaja, membenarkan perkhabaran Allah dan Rasul. Dan itu sepatutnya peranan akal. Bukannya akal itu kita gunakan untuk kita fikir dulu, kemudian apa yang wahyu kata kita tengok. Kalau sesuai dengan apa yang aku dah fikirnya, aku terima. Kalau tak sesuai dengan apa yang aku fikirnya, aku tolak. So ini bukan cara menggunakan akal yang sahih. Sebab itulah kita dapati ulama salaf membantah ilmu kalam dari sudut metodologinya. Kita lihat perkataan ulama-ulama yang besar seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Daripada Nuh al-Jami' dia kata, aku bertanya kepada Abu Hanifah, ma taqulu fima ahdatha an-nasu min al-kalami fil a'rad wal ajsam. Apa pendapat kamu berkenaan perbicaraan yang disebut oleh orang sekarang pada zaman tersebut tentang arad dan jisim? Apa dia arad dan jisim? Ini adalah paksi ilmu kalam. Ini adalah nyawa dan jantung ilmu kalam. Inilah jantungnya, inilah otaknya, inilah ruhnya. Apa yang disebut sebagai dalil hudus jisim dan arad. Yang mana mereka kata, jika tidak mempelajari dalil ini, kita tidak boleh mengisbat kewujudan Tuhan. Dan sesiapa yang tidak tahu dalil ini, maka dia adalah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dalil ini mereka reka sendiri dengan akal mereka. Kemudian mereka jadikan dalil ini sebagai kayu ukur untuk menerima atau menolak sifat-sifat Allah Ta'ala yang datang dalam nas. So Nuh al-Jami' tanya kepada Abu Hanifah, apa pendapat kamu tentang dalil yang direka-reka oleh ahli kalam ini? Faqala rahimahullah, faqala rahimahullah, maqalatul falasifah alayka bil athar wa tariqatis salaf wa iyyaka wa kulla muhdatsatin fa innaha bid'ah. Ini semua adalah ucapan-ucapan ahli falsafah. Bukan orang ahli falsafah makna orang yang tidak beriman dengan wahyu, hanya beriman dengan akal dia sendiri. Itu maksud ahli falsafah. Hendaklah kau melazimi athar, riwayat yang datang daripada salaf dan jalan salaf, dan jauhilah kamu segala perkara yang diada-adakan dalam agama, kerana ia adalah bid'ah. Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-ilmu bil kalami wal jahlu. Al-ilmu bil kalami wal jahlu
wal jahlu bil kalami huwa al ilm. Wa idza sara ar-rajulu ra'san bil kalami qila zindiq atau rumiya biz zandaqah. Mengetahui, berilmu dengan ilmu kalam, ini mempercayai ilmu kalam, beriman dengan ilmu kalam adalah kejahilan dan jahil. Yakni mengingkari dan tidak mempercayai ilmu kalam adalah ilmu. Apabila seseorang itu menjadi ahli dalam ilmu kalam, disebut kepadanya zindiq, yakni munafik, atau dituduh sebagai zindiq. Imam Malik rahimahullah berkata, "Lau kana al-kalamu ilman, yatakallama fihi as-sahabatu wat-tabi'un, kama takallamu fil ahkami wasyara'i', walakinahu batilun yadullu ala batil." Kalaulah ilmu kalam itu ilmu yang benar, tentulah para sahabat tabi'in akan mencuburi diri mereka dalam perkara tersebut. Seperti mana mereka telah mencuburi diri mereka dalam perbincangan tentang hukum hakam fiqh dan syariat. Tetapi ilmu kalam itu adalah batil yang menunjukkan kepada kebatilan. So dia adalah batil yang menunjukkan kepada kebatilan. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, dia kata, hukmi fi ahli al-kalam ay yudrabu bil jarid wan ni'al. Hukumku pada ahli kalam ialah mereka hendaklah disebat dengan pelepah tamar dan kasut, dengan selipar. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, dan diarak keliling kampung dan diserukan kepada orang ramai, inilah dia hukuman orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan menghadapkan dirinya kepada ilmu kalam. Maknanya ilmu kalam adalah satu metodologi yang bertolak belakang dengan kitab dan sunnah. Tak mungkin kita boleh kata orang ni ilmu kalam tapi dia ikut kitab dan sunnah. Imam Syafi'i jadikan dua benda yang berlawanan. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, la yuflihu man ta'ata al-kalam wa la yakhlu min an yatajahham. Tidak akan berjaya sesiapa pun yang mencuburi ilmu kalam. Tidak dia akan menjadi Jahmiyah. Dia akan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan Imam Ahmad mengatakan bahawa orang yang menggunakan metodologi ilmu kalam tidak diiktiraf sebagai ahli sunnah walaupun akidahnya seperti akidah ahli sunnah. Kata Imam Ahmad, la yukhasimu ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allamu al-jadal fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunan makruhun manhiyun an wa la yakunu sahibuhu in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnah hatta yad'a al-jadala wa yusallim. Tidak boleh dia berdebat dengan seseorang dan mempelajari jidal. Jidal di sini adalah jidal ilmu kalam, yang kononnya dengan cara itulah mereka nak mengisbatkan akidah dengan akal. Kerana perbincangan berkenaan dengan takdir, melihat Allah di hari akhirat, Al-Quran dan selainnya daripada sunnah, yakni ilmu akidah, dilarang. Dan tidaklah seseorang yang melakukan perkara ini, yakni dia menggunakan metodologi ilmu kalam, walaupun perkataan yang menepati sunnah, tidaklah dia menjadi ahli sunnah sehingga dia meninggalkan metodologi perdebatan dan menyerah diri. Karena kita kata di sini ada perbezaan farqun jauhari, perbezaan inti antara aliran ahli sunnah dengan ilmu kalam. Ahli sunnah, akidah kita kata tadi dibina di atas tauqifi, atas wahyu. So apa yang wahyu kata, kita beriman dulu. Kita bukan pikap dulu, kita beriman dulu. Wahyu datang, beriman terus. Tak boleh tunggulah. Kan? Adapun ilmu kalam tak, dia pikap dulu. Dia pikap dulu dan dia buat satu conclusion dulu. Lepas tu baru dia pergi kepada Quran dan Sunnah. Kalau dia tengok Quran dan Sunnah setuju dengan conclusion yang dia telah buat, dia terima. Kalau tak setuju, dia akan takwil ataupun tafwid. Imam Abul Abbas Ibnu Suraij yang wafat pada tahun 306 Hijrah ini digelar sebagai Asy-Syafi'i Ats-Tsani, Syafi'i Junior. Di mana dia ni adalah dianggap mujaddid pada kurun keempat Hijrah. Dia kata, tauhidu ahlul ilmi wa jama'atil muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tauhidu ahlil batili al-khawdu fil a'radi wal ajsam wa innama bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi inkari dhalika. Tauhid ahli ilmu, ulama ahli sunnah wal jamaah dan jamaah kaum muslimin ialah aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu bersuruh Allah. Sedangkan tauhid pengikut kebatilan menyelam ke dalam masalah arad dan jisim
sedangkan diutuskan Nabi SAW itu untuk mengingkari perkara tersebut. So ini adalah kita kata metodologi ataupun celaan ulama salaf terhadap ilmu kalam. Dan celaan mereka kita nak bagi tahu di sini atas nukilan, sebahagian kecil nukilan ini yang kita bawa memberikan kita gambaran bahawa yang dicela berkenaan dengan ilmu kalam bukanlah sekadar isu-isu cabang yang terhasil daripada metodologi tersebut, tetapi juga adalah asas metodologi dan tapaknya itu sendiri sudah pun menjadi kebatilan. Walakinnahu batilun yadullu ala batilin. Jadi apa nama? Ini kerana ilmu kalam dia ada metodologi yang bertolak belakang dengan metodologi yang telah kita bincangkan tentang ahli sunnah wal jamaah tadi. Yang mana metodologi mereka adalah menyerah diri kepada Quran dan sunnah. Adapun metodologi ilmu kalam ataupun khalaf ini, kita bagi contoh bagaimana sikap mereka terhadap wahyu. Bagaimana sikap mereka dalam beristidlal atau membina akidah. Kita ambil contoh di sini satu firqah aliran ilmu kalam saja, aliran khalaf yang masyhur, yang paling terkenal di zaman kita ini, di negara kita ini, iaitulah aliran al-Asy'ariyah. Konsep mereka adalah dalil-dalil naqliyah, dalil Al-Quran dan Sunnah tidak memberi keyakinan. Ini adalah kaedah mereka. Sebab itu kata seorang ulama mereka yang besar, Abduddin Al-Iji, dia kata, ad-dalailun naqliyah hal tufidu al-yaqin bima yustadallu biha alayhi min al-matalibi aw la? Qila la, ay la tufid. Wa huwa madhhabul Mu'tazilah wa jumhurul Asy'ariyah. Dalil-dalil naqli adakah memberi faedah keyakinan berkenaan apa yang ditunjukkan olehnya daripada masalah yang dituntut berkenaan akidah atau tidak? Dikatakan pendapat pertama, dia kata tidak memberi faedah yakin. Dan ini adalah mazhab Mu'tazilah dan majoriti Asy'ariyah. Ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah, majoriti mereka bersependapat bahawa Al-Quran dan Sunnah tidak memberi keyakinan, dari segi dalalahnya, dari segi petunjuknya. So, atas konsep macam ini, bagaimana kita nak mengatakan mereka ini mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sebenar? Demikian juga mereka tidak menerima khabar ahad, hadis ahad walaupun sahih, walaupun dalam sahih Bukhari, bagi mereka ini tidak boleh digunakan dalam masalah akidah. Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar mereka, Muhammad ibn Umar ibn Khatib Ar-Rai, telah menyebutkan dalam kitabnya yang masyhur Asasul Taqdis, dia kata, amma tamassuku bi khabaril wahid fi ma'rifatillah ta'ala fa ghairu jaizin. Adapun berpegang dengan khabar wahid, khabar ahad untuk mengenal Allah, maka tidak dibolehkan. Soalan dia kata tak boleh pakai hadis untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. So kalau tak boleh pakai hadis, macam mana kita nak kenal Allah Taala? Okay, ini adalah satu lagi contoh bagaimana interaksi mereka dengan wahyu. Demikian juga mereka ada kanun kulli ataupun satu undang-undang menyeluruh yang mereka letakkan bahawa jikalau berlaku pertemuan di antara kaedah-kaedah akal yang telah mereka buat atau kesimpulan akal yang telah mereka buat dengan apa yang datang daripada wahyu, maka wajiblah didahulukan akal dan ditakwil wahyu itu ataupun ditafwidkan maknanya supaya bersesuaian dengan kesimpulan yang telah mereka buat. Misalnya kata Abu Hamid Al-Ghazali juga, dia kata, alla yukadzab burhanul aqli aslan. Janganlah kamu dustakan sama sekali dalil akal. Fa innal aqla la yakdzib. Kerana akal tidak berdusta. Tengok, dia begitu mengangkat kedudukan akal. Bahkan bagi mereka hendaklah kita mendahulukan kesimpulan akal kita sebelum kita melihat kepada nas-nas syarak. Mereka membahagikan masalah-masalah akidah atau masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni kepada beberapa kategori ataupun 3 kategori. Di antaranya dia berkata ada masalah akidah
ma la yasih an yu'lam illa bidalil al-aqli. Ada masalah akidah dia kata tidak boleh, tidak sah untuk kita ketahui kecuali dengan dalil akal semata-mata. Tidak boleh pakai dalil naqli, tak boleh pakai dalil wahyu. Okay. Sebab itulah kaedah mereka menetapkan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut akal. Itu kata Sanusi dalam kitab yang masyhur Ummul Barahin, dia kata di antara yang wajib secara akal daripada sifat bagi Tuhan kita Jalla wa Azza ialah sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya, sifat 20 yang masyhur. So bagi mereka sifat ini kita terima kerana ditunjukkan oleh akal. Adapun sifat yang tidak dapat diterima oleh akal, maka mestilah ditolak dengan cara takwilan, diubah maknanya atau ditafwidkan. Yakni dipalingkan maknanya daripada makna zahir. Itu makna tafwid, dipalingkan daripada makna zahir. Tanpa kita memberikan ia makna yang baru, tanpa diganti dengan makna yang baru. Adapun takwil, kita palingkan maknanya daripada makna zahir dan kita gantikan dia dengan makna yang baru. So masalahnya kalau datang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. So dia kata kita tak boleh beriman dengan ayat ini dengan makna istiwa. Kalau kita beriman istawa di sini memang maknanya istiwa yang dipahami oleh orang Arab, maka itu bagi mereka tashbih. So apa nak buat? Dia kata kita kena palingkan dia kepada makna yang lain. Sama ada kita kata istiwa di sini ialah maknanya istaula, menguasai, ataupun kita kata wallahu alam, tak tahu apa makna. Maknanya tidak diketahui. Siapa pun tak tahu makna dia. Itu adalah cara mereka paling. Yang penting dia berkata bukan makna istawa. So kita kata ini berlawanan dengan nukilan-nukilan yang telah kita bawa daripada ulama salaf yang mengatakan bahawa wahyu sifat Allah Subhanahu Wa Taala mestilah diimani secara zahirnya, So ini kita kata contoh bagaimana golongan khalaf ataupun golongan golongan Asy'ariyah dan juga yang sewaktu dengan mereka daripada Mu'tazilah dan lain-lain beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Imanan mereka itu dibina di atas dasar wahyu, dasar akal, bukan dasar wahyu. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah yang meletakkan wahyu sebagai wahyu sebagai tempat yang tertinggi dalam otoriti menetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah. So itulah kata Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, wala khilafa bainal muslimi fi anna kitab Allah la yajuzu radduhu bil aqli. Tidak ada khilaf, tidak ada persisian pendapat dalam kalangan umat Islam bahawa kitab Allah tidak boleh ditolak dengan akal. Balil aqlu yadalla ala wujubi qabulihi wal i'timamu bih. Bahkan akal telah menunjukkan wajib untuk kita menerima Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai imam. Wa kadzalika qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam idza thabata anhu la yajuzu radduhu. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah sabit ianya hadis yang sahih tidak boleh ditolak, dan yang wajib ditolak itu ialah apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka yang menggunakan akal, kita dapati mereka ini berselisih dan mempunyai banyak aliran. Berbeza dengan orang yang mengikut wahyu, mereka ini berada di atas kebenaran, mereka di atas al-jamaah bersama-sama dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mengikut apa yang telah difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan beramal seperti yang telah mereka amalkan berkenaan dengan agama ini. So ini di antara kita kata perkara asas dari segi otoriti. Ini di antara perkara yang menjadi kita kata perbezaan dasar di antara ahli sunnah wal jamaah dengan aliran khalaf ataupun yang kita sebut sebagai aliran ilmu kalam. Dan kita kena faham ahli sunnah wal jamaah bukan tidak menggunakan akal dalam akidah. Mereka menggunakan akal, tapi akal mengikut wahyu bukan kerana ahli sunnah mengatakan akal ni memang kena taklid buta kepada wahyu, bukan. Tetapi kerana satu keimanan yang kukuh dan jitu bahawa wahyu kalamullah, akal makhluk Allah.
Dua perkara ni tak mungkin berlawanan. So akal tidak datang, wahyu tidak datang dengan sesuatu yang mustahil pada akal. Wahyu tidak datang dengan sesuatu yang mustahil pada akal. Bahkan wahyu paling jauh pun dia datang dengan perkara yang menghairankan akal. Perkara yang menghairankan akal. Mungkin kerana akal tidak pernah ada experience. Karena kita kata akal dibina di atas experience, pengalaman. Dan akal aduun ma yajhal. Kata pepatah orang Arab, al-mar'u aduun ma yajhal. Seseorang itu musuh bagi benda yang dia jahil. So memanglah benda ghaib sifat Allah Ta'ala ni, asalnya kita jahil, kita tak tahu. Kita tidak tahu wahyu datang. So kita tak pernah ada experience begitu. So pada awal sampai itu mungkin satu orang dia kena syahwat, kena syubhat, syaitan dan sebagainya, tak ada terima. Tapi kita kata dia yang wajib padanya adalah dia kena terima dulu. Kalau dia tahu ini daripada Allah, dia kena yakin bahawa Allah tak bercakap dusta. Allah tak cakap silap. Dan Allah tidak cakap dengan benda-benda yang mustahil pada akal. Allah cakap semuanya benar. Semua wahyu daripada Allah benar. Wahyu hadis-hadis Rasulullah SAW adalah benar. Ada. Jadi kita kata atas keyakinan inilah ahli sunnah wal jamaah kata kalau kita ikut wahyu, hakikatnya kita ikut akal. Dan siapa yang menyimpang daripada wahyu lah sebenarnya dia telah menyimpang daripada akal. Dan hakikatnya akal yang nak dibawa oleh ahli kalam bukanlah akal yang kita kata akal fitrah, akal yang orang semua faham, akal orang waras. Itu bukan. Ya? Bahkan hal ini telah diakui oleh tokoh-tokoh ilmu kalam. Mereka kata yang dimaksudkan dengan akal di sini ialah prinsip-prinsip atau falsafah-falsafah Yunani yang mereka terima sama ada pada zaman Sokrates ataupun mungkin pada zaman pre-Sokrates yang mereka jadikan sebagai asas dan tapak membina akidah mereka. Kemudian akidah itu diukur dengan konsep-konsep akal yang telah mereka buat, bukannya dengan apa yang kita panggil sebagai akal fitrah, akal sejahtera, akal waras, aqlus sarih. Tetapi yang dimaksudkan akal di sisi mereka ialah kefahaman yang telah mereka sendiri faham daripada bina, lalu mereka kata inilah akal. So sering kali kita dengar dakwaan dia kata oh salaf tak tahu akal, ahli kalam guna akal. Kita kata ahli kalam guna akal yang silap. Salaf guna akal yang sahih. So itu ulama salaf. Di zaman mereka Islam berkembang. Orang Cina, orang India, orang Afghanistan, orang Andalus, orang Spanyol, orang Afrika, orang Barbar, berbondong-bondong masuk Islam di zaman mereka. Berdakwah. Macam-macam bangsa masuk Islam di zaman salaf. Macam mana mereka berdakwah? Mereka tak berhajat kepada ilmu kalam, ilmu falsafah. Orang Kristian, orang Yahudi di zaman sahabat, mereka ni semua ahli falsafah. Mereka adalah golongan sabiah, harran di zaman sahabat. Mereka ni orang yang ikut ilmu falsafah. Tapi sahabat tak pernah menggunakan ilmu falsafah untuk berdakwah kepada mereka. Karena dalil akal yang terkandung dalam wahyu dalam Al-Quran sudah cukup lengkap, cukup konkret, komplit dan tidak berhajat kepada tambahan-tambahan luar. Bahkan memang dalam Quran semuanya logik. Even untuk membantah golongan etis. Juga kita tak berhajat kepada ilmu kalam. Tak berhajat kepada falsafah. Bahkan ilmu kalam dan falsafah lah yang membawa kepada etisme. Sebab tu kata Al-Ghazali, aktsarun nasi syakkan 'inda al-mauti ahlul kalam. Orang yang paling banyak syak ketika nak mati, syak tentang Tuhan, syak tentang akidah, ialah ahli kalam. So kalau ahli kalam, ulama kalam yang hebat-hebat pun, kata Al-Ghazali ketika dia nak mati, dia mati dalam keadaan syak, tidak mencapai keyakinan. Macam mana kita boleh mendakwa kata ilmu kalam boleh memberi kita keyakinan? Ini adalah perkara yang tidak berlaku. Bahkan telah diakui oleh tokoh-tokoh besar ilmu kalam bahawa ilmu mereka, akidah mereka tidak boleh memberikan mereka keyakinan. Sebenarnya keyakinan itu adalah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Jikalau kita mau tadabbur, mau merenung dan memahami Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kita masih ada masa lagi kah?
ataupun dah tamat? Ustaz, insyaAllah boleh 5 minit lagi. 9.45 kita tutup. Okey. Lepas tu Ustaz minta Ustaz ulangkan tajuk buku yang Ustaz mention tadi. Okey, baik. Tadi anda sebutkan buku yang bagi siapa yang nak mengenali tentang sejarah aliran pemikiran dalam umat Islam secara ringkas, itu boleh rujuk kepada buku anda tadi, Evolusi Gerakan Menyeleweng dalam Islam. Dan buku tu boleh dapati masa di Yayasan Taklim pun masih ada lagi stoknya ataupun dalam simpanan mereka. Di pustaka karya PIS pun ada juga, karya pustaka ilmu salaf yang menerbitkan buku tersebut, Evolusi Gerakan Menyeleweng dalam Islam. Jadi apa yang kita nak simpulkan untuk hari ini ialah kita jelaskan tadi perbezaan dasar metodologi dasar antara ilmu salaf dengan khalaf, bahawa dia adalah perbezaan metodologi yang asas. Supaya esok bila kita nak bincang, insya-Allah perbezaan yang cabang-cabang ni kita akan nampak bahawa dia sebenarnya kembali kepada perbezaan yang kita sebut hari ini, perbezaan dari segi masdar, dari segi sumber autoriti dalam menentukan akidah. Itu lagi telah ada perbezaan, telah ada penjanggahan pendapat dan tidak sehaluan dengan apa yang telah dibawa oleh ulama as-salaf rahimahumullah jami'an. Jadi anda rasa itulah untuk perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan esok kita akan sambung dengan tajuk yang terakhir dalam siri kita ini, iaitulah berkenaan dengan pencanggahan pendapat lain di antara konsep salaf dengan khalaf dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita akan melihat pula esok bagaimana sisi teori dan praktikal. Dari segi bagaimana salaf mengenal Allah ini, kita akan jelaskan salaf mengenal Allah dia bukan terhad kepada teori, tetapi juga segi praktikal. Adapun golongan khalaf, mereka menghadkan mengenal Allah dari segi teori, lalu menyebabkan mereka menyimpang atau menyeleweng dalam masalah praktikal biiznillah ta'ala. Adakah kita ada masa pun lagi, insya-Allah kita pernah berbaki lagi 3 minit saja, rasa tak apalah, kita berhenti sekat ni dulu insya-Allah untuk hari ini. Dan esok kita berjumpa lagi biiznillah insya-Allah ta'ala, dan kita akan sambung lagi sesi yang terakhir, perbezaan di antara salaf dengan khalaf dari segi perkara dalam akidah. Hari ini kita dah ambil perbezaan dari segi asas ataupun tapak antara dua metodologi ini. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.